Badan Induk Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM perlu beri penjelasan terperinci berhubung keputusan untuk tidak menghantar pasukan ke Sukan Asia Hangzhou September depan. Tanpa penjelasan kukuh, keputusan yang diambil ini dilihat seperti selangkah ke belakang dengan meminggirkan persaingan di pentas Asia namun mengutamakan saingan di Asia Tenggara seperti Sukan C dan Piala AFF. Mungkin ini cara FAM untuk memberitahu kami semua bahawa standard bola sepak negara hanya setakat Sukan C, setakat ASEAN, setakat AFF. Itu je lah. Kalau yang tu pun we can't get it right, buat apa nak pergi ke Sukan Asia? Maybe indirectly mereka tengah bagi tahu kita perkara ni. Tapi kita akan tahu dengan selanjutnya apabila mereka memberikan justifikasi, perincian mengapa keputusan ini dibuat. Dia tak boleh kata, kita tak boleh buat sesuatu press conference yang menyatakan bahawa kita tidak akan bertanding. Kenapa? Kita tunggu dan lihat. Kita tunggu pasukan TD yang akan beritahu kami, the technical director punya team. So yeah. Jika pertembungan tarikh menjadi pokok utama, ia masih belum kukuh memandangkan perbezaan 10 hari di antara kelaikan Piala Dunia Olimpik bawah 23 tahun dengan Sukan Asia. FAM menerusi Presidennya Datuk Hamidin Mohamad Amin beri ketetapan Malaysia tidak akan bertanding dalam bola sepak di Sukan Asia apabila badan induk itu memutuskan hanya 3 kejohanan tumpuan yang akan disertai skuad bawah 23 tahun iaitu Sukan C, Piala AFF dan kelaikan Piala Dunia dan Olimpik. Mengejutkan bukan dari segi why are we missing out on Asian Games. Mengejutkan dari segi we have a tournament. Kita dapat bermain. Kita tak perlu sibuk nak cari international match ke apa-apa ke international friendly ke apa-apa. Kita dapat bermain, kita dapat beraksi. So gunakan peluang tersebut untuk beraksi. Bukan senang untuk dapat beraksi especially di Sukan Asia. So kenapa lepaskan peluang tersebut? Belajarlah sedikit daripada apa yang kita boleh belajar daripada persada sukan tersebut. Why give up? Okey, isu yang memang sangat-sangat panas ketika ini dan kita bersama dengan tuan punya laporan tadi, Fina Nasrom. Hai Fina, ready nak berbincang? Ready, always. Always. Okey, Fina, sebenarnya Malaysia kalau kita lihat kepada reaksi peminat yang masih lagi terkejut dengan keputusan FAM untuk tidak menghantar Harimau Melaya ke Sukan Asia. So, secara realistiknya, secara macam kalau dia bagi penjelasan yang kita boleh nak percayalah, apa penjelasan yang kita expect sebenarnya Fina? Sebenarnya saya pun masih lagi terkejut ketika saya mendengar daripada mulut Presiden FAM pun saya berulang kali bertanyakan soalan ini, adakah betul apa yang saya dengar ini. Ternyata ia adalah sesuatu yang mengejutkan apabila kita tidak bertanding di Sukan Asia, sesuatu yang macam ada kurangnya kat situ kan, macam tak pernah dengar lah Malaysia tak pergi ke Sukan Asia kan. Jadi saya cuba untuk mendapatkan perincian dalam sesi temu bual yang berlangsung bersama dengan Presiden FAM. Ternyata justifikasi yang diberikan oleh beliau begitu nipis. Namun beliau memberikan jaminan pada Isnin ini akan ada satu sidang media di mana Technical Director skuad donor akan memberikan penerangan kenapa keputusan ini diambil. Jadi apa yang saya nampak secara jelas, apa yang saya nampak mungkin FAM menganggap perlu ada tidak semestinya perlu mereka memenuhi kejohanan setiap tahun. Mereka lebih picky kerana tumpuan utama mereka adalah ingin melayakkan diri untuk kelayakan Asia bawah 23. Ya, betul. Jadi itu adalah sasaran utama mereka. Mungkin dari segi itu disebabkan oleh saingan di antara kelayakan dan juga Sukan Asia hanya dibezakan dengan 10 hari sahaja. Jadi mereka sebenarnya mungkin tidak mahu pisang berbuah dua kali seperti mana yang telah berlaku pada 2022. Kalau kita lihat skuad ini mula-mula mereka pergi ke Sukan C yang kononnya dikatakan sebagai salah satu persediaan sebelum kesaingan AFC. Jadi perkara itu sebenarnya tidak menepati sasaran mereka. Jadi mungkin sedikit perubahan dibuat pada tahun ini sekurang-kurangnya yang dikendong
mereka mahu mengelak perkara itu daripada berlaku. Sekurang-kurangnya Yang dia kalau kerja tak dapat kena cicilan lah. kalau Yes. satu tak dapat, at least yang satu lagi dapat. Jadi mereka cuba untuk mengisi kejohanan-kejohanan yang perlu disertai oleh pemain-pemain ini bergantung ataupun merujuk kepada kondisi pemain kita sendiri. Okey Fina, tapi sebenarnya selagi tak ada penerangan, pencerahan daripada FAM yang secara rasmi, kita masih lagi tertanya-tanya. Haris Jul tadi Betul. he got point sebab bila dia cakap kenapa kita perlu lepaskan peluang beraksi di pentas sukan Asia. Tak perlulah kita nak cari tim sana nak main, tim ni nak main kan. Okey, tak apa. Kita cuba nak bersama pula dengan seorang lagi wartawan bola sepak kita, Zulmi Zanal Azam. Yang mengikuti latihan skuad bawah 23 tahun negara. Okey, Zul, Assalamualaikum. Boleh dengar kami dengan jelas di sini? Waalaikumsalam Akbar. Dengar dengan jelas. Okey. Dan Dayang. Okey, baik. Mungkin Fina juga akan cuba untuk mencelah nanti Zul. Okey, baik Zul. Cerita ini memang masih belum ada lagi jawapan yang boleh benar-benar buat kita rasa lega. Baik. Alasan dalam laporan semalam, Fina bawakan laporan semalam menyebut tentang pertindihan jadual ataupun ruang masa yang sangat singkat antara satu kejohanan ke satu kejohanan disebabkan itu kita tak sertai Sukan Asia. Okey. Mungkin kita boleh bawakan cadangan. Logik atau tidak? Kalau berlaku pertindihan, kita cipta dua pasukan kebangsaan bawah 23. Jadi bermakna kita boleh bagikan di mana pasukan yang pertama ni akan mungkin sertai Sukan C ataupun kelayakan. Yang satu ni boleh sertai Sukan Asia. Mungkin ini logik untuk kita berikan cadangan? Okey Akbar, itu juga saya merasakan secara peribadi langkah yang terbaik agar Malaysia tetap mempunyai wakil di Sukan Asia di Hangzhou yang akan berlangsung tahun ini. Tetapi atas faktor mungkin keuangan yang mana kalau penyertaan bola sepak negara di pentas Sukan Asia atas tiket B mungkin memerlukan perbelanjaan sendiri. Jadi atas faktor itu dan juga tak mahu datang ke temasya itu dengan menjadi pasukan belasahan, itu yang menjadi pertimbangan ataupun akhirnya tidak menghantar. Cuma saya berasakan peribadi kita boleh ataupun mempunyai peluang untuk melakukan sesuatu walaupun mungkin katakanlah pasukan B yang beraksi di Sukan Asia, sebab di kejohanan ataupun di Sukan Asia sebelum ini pasukan negara berjaya meraih satu pencapaian yang baik, iaitu mara kepusingan 16 akhir. Kalau kita imbas balik ketika itu, ya betul, ketika itu pasukan dibimbing Dato' Ong Kim Swee dibarisi pemain-pemain yang terbaik. Safawi Rashid menjaringkan gol bertemu Korea Selatan dan kita tak silap saya tewas sedikit saja dalam aksi pusingan 16 akhir kepada Jepun. Jadi sesuatu yang mungkin kita boleh mencuba dengan kombinasi dan juga kelompok yang berlainan kepada skuad bawah 23 tahun negara agar tetaplah mengibarkan cabaran negara di Sukan Asia. Dan kalau saya boleh kongsikan untuk sesi latihan hari ini misalnya 21 muka baru dipanggil. Jadi sebenarnya sesi latihan ini juga mahu membentuk satu kelompok pemain yang besar bagi skuad bawah umur. Jadi tak salah bagi saya kita tetap menghantar wakil walaupun kita tahu FAM mempunyai perancangannya tersendiri yang mana perlu menjadi keutamaan, dan saya setuju keutamaan itu harus diberikan kepada kelayakan Piala Asia yang juga merupakan tiket ke Sukan Olimpik Paris 2024 yang mana gap ataupun jurang perbezaan itu hanya 10 hari saja yang saya dapat maklumat antara Sukan Asia dan juga kelayakan Piala Asia yang akan menjadi slot ke Sukan Olimpik Paris. Saya berasakan mungkin FAM kurang yakin dengan apa yang ada pada skuad ketika ini. Mungkin kurang kompak. Kerana kalau dilihat kepada penampilan edisi lalu, ada Safawi, ada nama-nama yang cukup orang kata matang ketika itu. Tapi untuk kali ini saya rasa mungkin disebabkan beberapa faktor dan merujuk kepada pencapaian sebelum ini, di mana tahun lepas apa yang berlaku, mereka mengambil risiko dengan menggunakan sepenuhnya kejohanan yang terdekat, tetapi sebaliknya yang berlaku. Jadi mereka tidak mahu perkara yang sama berulang, dan mungkin perkataan ini sedikit tak sedap didengar, tapi saya
terpaksa mengatakannya juga, mungkin pasukan bawah 23 tahun kali ini kurang kompak. Jadi FAM tidak mahu mengambil risiko seperti mana yang Zul katakan, tidak mahu menjadi sebagai pasukan belasahan ataupun sekadar pelengkap jadual semata-mata di Sukan Asia. Okey. Menarik sebenarnya apa yang dikatakan oleh Tapi Kina. okey. Saya masih lagi merasakan bahawa Perlu ada. ini peluang untuk kita beri ruang dan minit permainan international level matches kepada pemain yang mungkin tak ada dalam skuad utama untuk beraksi di kelayakan Piala Asia dan ke Olimpik. So mereka yang tak dipilih dalam that team untuk bawa nama Malaysia di kelayakan itu, mereka ada peluang untuk beraksi di pentas Sukan Asia. I don't know, maybe this is the best chances untuk we give them a chances untuk main di high level competition. Betul-betul. Sebab for me lah, FAM kena pandai membuat percaturan lah dari segi menghantar pemain semua ni, sebab kalau betul lah apa yang Fina katakan tadi, kurang keyakinan kepada pemain-pemain yang sedia ada untuk berada di pentas Asia, kenapa kita berani nak bermimpi untuk ke saingan Piala Asia, ke Sukan Olimpik, sedangkan di Sukan Asia kita kurang yakin, Fina? Saya tidak pasti sama ada FAM mereka memiliki satu reason lain dari segi costing, ataupun sudah pun ada penetapan untuk skuad bawah 23 tahun hanya 3 kejohanan yang perlu mereka sertai, dan ini adalah bajetnya, dan selebihnya adalah untuk skuad kebangsaan. Saya berasakan kerana tidak ada sebarang justifikasi Tak ada black and daripada white pihak pun. FAM. Jadi inilah yang mungkin berlegar bukan sahaja pada saya tapi pada individu-individu yang lain yang menganggap perkara ini adalah sesuatu yang cukup besar dan tindakan yang cukup berani daripada FAM kerana Semua orang masih lagi tertanya-tanya. kita tak pernah dengar. Betul. sebelum ni. Okey, Zul, saya nak tanya Zul juga. Laporan Zul tadi kami masih belum dapat lagi merasai luahan daripada Ella Varasen mengenai kita tidak akan menghantar pasukan ini ke Piala Asia. Jadi mungkin apa yang lagi yang boleh Zul tafsirkan daripada riak wajah, langkah jawapan Ella Varasen mengenai keputusan ini, Zul? Dia nampak kecewa atau okey, macam mana? Okey, apa yang saya boleh katakan, tak nampak perasaan rasa kecewa ataupun gembira. Beliau lebih bersikap mengambil pendekatan selamatlah orang kata kan, untuk memberi laluan kepada FAM terlebih dahulu supaya menyerahkan ataupun memberi segala penerangan. Dan saya percaya Ella Varasen mungkin perlu mengikut apa sahaja ketetapan yang diberikan oleh Badan Induk itu. Majikannya. Cuma saya rasa Ella Varasen mempunyai keutamaan beliau sendiri dalam tugasan yang akan disertai tahun ini, dan saya melihat daripada perkongsian beliau adalah kelayakan Piala Asia dan juga tiket ke Piala Dunia itu. Ke Sukan Olimpik Paris 2024. Jadi saya nampak Ella Varasen tenang dengan perkara ini dan tidak mempunyai banyak komen lah tentang ketetapan ini. Baik. Alright, okay. Nak tanyakan kepada Fina lah actually kan. Disebabkan satu Malaysia masih lagi tertanya-tanya. Maybe Zul pun boleh dengar, maybe boleh tokok tambah juga Zul. Datuk Hamidin dah mengatakan bahawa keputusan ini dibuat selepas dapatkan pandangan daripada coach Kim Pan Gon, daripada coach Ella Varasen, daripada ahli jawatan skuad kebangsaan dan pemegang taruh yang lain lah. So kita, maybe not kita lah, tapi ramai peminat bola sepak di luar sana merasakan adakah ini sudah muktamad kalau dah involve begitu ramai orang yang has a say tentang skuad kebangsaan kita ni, ke U-turn. boleh U-turn? Boleh U-turn sebenarnya, boleh U-turn. Sebabnya mungkin keputusan awal sudah pun diambil, tetapi berdasarkan pada feedback ataupun kerana semalam saya sempat saya cuba untuk mendapatkan reaksi daripada Presiden MOM Tan Sri Nurza Zakaria berhubung perkara ini, dan beliau nampaknya kurang jelas dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Hamidin. Jadi saya fikir mungkin akan ada perbincangan lain melibatkan MOM, FAM berhubung dengan perkara ini. Dan kita mengharapkan U-turn tu tak pelik dalam industri sukan kita kan. Jadi banyak kali berlaku. Jadi sekiranya berlaku U-turn, saya rasa mungkin itu adalah keputusan yang boleh dikatakan sebagai terbaik selepas mengambil kira pihak-pihak yang menganggap keputusan ini mungkin terlalu drastik
untuk skuad Malaysia tidak menghantar pasukan ke Sukan Asia. Okey. Okey, saya berasa Akbar, Yep. saya tak tahu nak cakap macam mana, tetapi confirm tak hantar. Oh. Confirm tak hantar skuad bola bertiga. Kecuali, dia ada kecuali. Oh, dia confirm tak hantar tapi ada kecuali. Kecuali dapat campur tangan daripada kementerian, dan selepas itu pasukan negara akan FAM lah akan menampilkan ataupun membawa skuad kedua ke Sukan Asia, kerana seperti yang sudah dijelaskan, tamasya ataupun kelayakan Piala Asia itu jadi keutamaan. Saya sebenarnya tak kisah. Saya tak kisah skuad pertama ataupun skuad kedua. Tapi kalau boleh kita nak ada wakil, kerana amatlah rugi sekiranya kita tidak mengambil peluang untuk beraksi dengan pasukan-pasukan di peringkat Asia ni. Saya tertarik dengan apa yang diperkatakan oleh Harish Diol. Ini adalah peluang untuk kita beraksi dengan pasukan-pasukan ataupun gergasi-gergasi besar di Asia. Kenapa kita tidak mengambil peluang itu? Betul. Dan Bukan kenapa kita give up dengan kondisi pemain yang mungkin tidak compact ataupun tidak bersedia hanya semata-mata untuk mengelak dari menjadi pasukan belasahan. Kita boleh faham sekiranya pasukan B yang dihantar, kita tahu apa kondisi pasukan itu dan apa kemampuan mereka, berapa jauh yang boleh pergi. Bukan kita tak pernah ada cuba Malaysia untuk ni, realistik. Yes, try to be realistic. Why not bagi yang under 23 itu pergi berjumpa dengan Korea Selatan, Japan contohnya. Bukan setakat gergasi Asia, dekat World Cup pun boleh upset. So bila kita boleh beraksi dengan pasukan-pasukan sebegini, it's good exposure untuk pemain muda. We need 1 hour to talk about this, tapi nampaknya kita tak ada masa untuk cakap lagi. Apa pun, terima kasih kerana langsung. Terima kasih Zul Hilmi Zainal Azam di Wisma FM. Kita akan cerita panjang lagi. Tak sabar nak tunggu penerangan FM pada Isnin. Okey, baik.